kita masuk kepada perubahan haba dalam tindak balas kimia, di mana perubahan haba ni adalah melibatkan haba sama ada ia diserap ataupun dibebaskan. Tenaga haba diserap untuk memecahkan ikatan antara bahan tindak balas. Tenaga haba dibebaskan apabila ikatan baru terbentuk dalam hasil tindak balas. Okey. Dalam tindak balas ni dikelaskan dalam dua, iaitu eksotermik dengan endotermik. Okey. Haba dibebaskan dan haba diserap. Konsep dia dua tu. Okey, kalau eksotermik, tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Kalau endotermik, tenaga haba diserap dari persekitaran. Endo serap tenaga haba, ekso dia bebas tenaga haba. Itu konsep tu kena faham dulu. Okey, contoh lain, natrium hidroksida dilarutkan ke dalam air. Air tu rasa panas. Sebab apa? Sebab natrium hidroksida dia bebaskan haba di dalam air. Jadi air tu rasa panas. Kalau amonium klorida pula dilarutkan dalam air, amonium klorida tu dia serap haba air tu, maka air tu rasa sejuk. Itu konsep dia. Konsep dia adalah di mana tenaga haba tu dibebaskan ke persekitaran. Kalau endo, tenaga haba tu diserap daripada persekitaran. Okey, kita tengok perbandingan antara eksotermik dengan endotermik. Okey. Eksotermik, tenaga haba dibebaskan persekitaran. Endotermik, tenaga haba diserap daripada persekitaran. Bahan tindak balas akan kehilangan haba ke persekitaran. Kalau endo, bahan tindak balas dia menerima haba dari persekitaran. Macam cikgu kata tadilah, yang bahan kimia tu dia terima haba daripada air kalau endo. Kalau ekso, dia hilang haba dia. Dibebaskan haba. Bila tenaga haba dibebaskan, jumlah tenaga haba tindak balas kurang daripada jumlah tenaga hasil tindak balas. Bila tenaga haba diserap, jumlah tenaga bahan tindak balas lebih banyak daripada jumlah tenaga hasil tindak balas. Itu aras tenaga. Okey, bahan tindak balas dibebaskan haba, lepas tu dapat hasil. Kalau yang ni, okey, bahan tindak balas tak ada haba. Dia serap haba tu, jadi bahan tu yang banyak tindak balas. Tapi suhu di persekitaran tu sejuk. Kalau endo, dia haba dia bebas. Tapi suhu persekitaran dia naik. Tengok suhu persekitaran meningkat bila bekal larutan juga jadi panas. Tu yang kita buat eksperimen tu, yang dalam makmal tu kita buat eksperimen di mana kita letak natrium tu, kan? Haba bekas tu rasa panas. Sebab suhu persekitaran dia meningkat. Okey? Kalau tindak balas endo, suhu dia jadi sejuk. Sebab dia serap haba tu. Contoh ni, eksotermik adalah pembakaran, peneutralan, tindak balas logam reaktif dengan air. Ini yang kita letak natrium campur dengan air, jenis natrium hidroksida tu. Di mana bila logam natrium tu kita masukkan dalam air, kan berlaku pembebasan haba. Sebab tu logam tu kalau kita letak banyak, dia meletup dan terbakar dalam air tu kan. Jadi dia bertindak balas dengan air tu. Jadi eksotermik lah. Kalau endotermik, fotosintesis, penguraian oleh haba. Kalau fotosintesis, dia ambil karbon dioksida, dibebaskan wap air, dibebaskan oksigen, dia sejuk. Okey, satu lagi. Fotosintesis ni, kenapa dia endo? Sebab dia terima haba, dia ambil haba, dia serap haba daripada persekitaran. Sebab fotosintesis tu endotermik. Kan? Okay, kita tengok tindak balas kimia dalam industri.
Okey. Tindak balas kimia lain tadi seperti perhasilan amonia dalam proses herba. Okey. Nitrogen campur hidrogen. Kita guna besi sebagai pemangkin untuk menghasilkan amonia dalam suhu area 450 darjah Celsius dan tekanan 200. Dan tindak balas ini adalah berbalik. Okey. Tindak balas antara nitrogen dan hidrogen menghasilkan amonia adalah eksotermik di mana haba dibebaskan. Peleraian amonia kepada hidrogen dan nitrogen adalah tindak balas endotermik di mana haba diserap. Jadi, bila tindak balas eksotermik, maka apabila suhu menurun, lebih banyak amonia dihasilkan. Tapi kadar tindak balas akan jadi perlahan. Ini soalan ni apabila dia nyatakan dalam eksperimen ni, bila suhu rendah, apa yang berlaku? Okay, apabila suhu naik, amonia akan berkurang kerana amonia akan terlerai untuk menyerap haba yang berlebihan. Okay, kedua-dua ni, bila soalan ditanya apa berlaku bila suhu naik dan apa yang berlaku bila suhu menurun. Jadi awak kena ingat. Okay. Maka suhu optimum bagi proses herba adalah 450 darjah Celsius. Dan besi digunakan sebagai pemangkin untuk meningkatkan kadar tindak balas. Okay, kita tengok kepada proses perhasilan asid sulfurik. Okay, proses sentuh nama dia proses sentuh di mana peringkat pertama sulfur campur oksigen jadi sulfur dioksida. Bila sulfur bertindak pada oksigen, confirm dia akan jadi sulfur dioksida. Okay, peringkat kedua sulfur dioksida campur lagi dengan oksigen, dia akan jadi sulfur trioksida. Trioksida ni ada 3 oksigen. Maka kita guna vanadium dioksida dengan suhu 450 darjah Celsius. Okay, jadi tindak balas perhasilan trioksida adalah berbalik. Berbalik ni boleh pergi balik lah. Okay, tindak balas kehadapan dinamakan tindak balas eksotermik di mana haba dibebaskan. Jadi ingat, bila haba dibebaskan, dia eksotermik. Bila haba diserap, dia endotermik. Okay, bila tindak balas ke belakang, tindak balas endotermik. Okay. Peringkat ketiga di mana sulfur trioksida tadi dicampur dengan asid sulfurik pekat, dia akan jadi oleum. Oleum campur air, dia akan jadi asid sulfurik. Okey. Jadi kedua-dua proses ni adalah membebaskan tenaga haba dan keadaan optimum dikekalkan.